Dah, semua dah? Dah. Dah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga selamat tengah hari. Yang pertamanya saya bagi pihak Yustia daripada Tuan Zabir Imran and Partners dan juga Tuan Azali Enko mohon maaf di atas sedikit kelewatan dan juga kelancaran sidang media pada tengah hari ini oleh kerana anak tuan kami saudari Mawar ada urgent, ada kematian iaitu atuk beliau meninggal dunia pada tengah malam tadi. Saya dimakamkan di rumah saya, di rumahnya dan Allahyarham telah pun selamat disemandikan, diuruskan di Melaka. Jadi untuk sidang media pada tengah hari ini, saya memperkenalkanlah barisan yang ada di hadapan ni. Yang pertamanya adalah saudari Mawar Abdul Karim lah, yang mana beliau adalah defendant di dalam kes yang kita akan adakan sidang media pada tengah hari ini. Bersama dengan saya Tuan Azali, seorang peguam daripada Tuan Azali Enko. Seterusnya peguam kanan di rumah guaman saya iaitu Encik Muhammad Nur Tamrin, merupakan peguam yang diberikan tanggungjawab untuk mengendalikan kes inilah di mahkamah. Tuan-tuan dan juga puan-puan, rakan-rakan sidang media, sidang media yang kita adakan pada tengah hari ini adalah rentetan daripada satu kenyataan media ataupun satu laporan daripada media, yang mana salah satunya lah kalau saya boleh petik, iaitu daripada M-Star bertarikh 12 April tahun 2022, yang mana tajuknya Mawar Karim berdepan risiko bankrupt, didakwa lari bayar hutang RM720,000. Yang mana kalau kita baca kenyataan media tersebut, maklumat tersebut dimaklumkan oleh peguam cara daripada pihak plaintiff lah, iaitu daripada Tuan Muhammad Ashraf bin Zarif. Jadi sidang media pada hari ini adalah yang pertamanya saya sebagai pasukan peguam yang telah pun dilantik oleh saudari Mawar, itu daripada kami lah, Tuan Zabir Imran and Partners dan juga Azali Enko, yang mengendalikan kes tuntutan tersebut. Yang pertama kita nak maklumkan bahawa setakat hari ini saudari Mawar bukanlah seorang yang bankrupt. Beliau masih lagi boleh menjalankan apa saja profession dan juga perniagaan beliau sebagai seorang awam biasalah, sebab dia bukan bankrupt. Dan kita pun akan mengemukakan, kejap lagi kita tunjuk bahawa carian rasmi berkenaan dengan kebankruptan pada tarikh 18 April menunjukkan saudari Mawar masih lagi belum bankrupt. Tapi walau bagaimanapun, dengan adanya satu penghakiman ingkar seperti mana yang dimaklumkan dalam kenyataan media tersebut, kita tidak boleh mengambil ringan perkara tersebut, kerana kalau tidak diambil apa-apa tindakan dan juga tidak diambil apa-apa proses undang-undang untuk menjawab kepada saman dan juga kepada penghakiman ingkar tersebut, maka memang ada risikolah dan pihak plaintiff boleh mengambil tindakan undang-undang. Dan disitulah titik tolaknya, di mana pihak kami diberikan tanggungjawab dan juga diberikan amanah dan juga kepercayaan oleh saudari Mawar untuk mewakili dan juga menjalankan proses undang-undang dan juga menjawab segala saman dan juga apa juga tuntutan-tuntutan yang telah dinyatakan dalam saman yang telah mereka ataupun di pihak plaintiff lah. Dan di pihak kami, untuk makluman, kita telah pun mengambil tindakan segera, yang mana kita telah memasukkan satu permohonan lah. Yang pertama, permohonan untuk mengenepikan penghakiman ingkar tersebut. Jadi untuk makluman rakan-rakan media, penghakiman ingkar ini dimasukkan oleh pihak plaintiff tanpa kehadiran saudari Mawar ataupun tanpa kehadiran defendant, yang mana pada ketika itu saudari Mawar masih lagi belum diwakili peguam. Dan kalau kita tengok
kenyataan media tersebut pun saman tersebut adalah kononnya rentetan daripada satu perjanjian pinjaman persahabatan. Yang tu kita akan ulas lanjut di mahkamah lah, bukan di sini platform ni. Cuma kita di sini ingin menyatakan bahawa satu tindakan telah pun kita ambil agar permohonan ini didengar semula untuk menepikan penghakiman MK, dan kita pun telah mendapat tarikh bahawa permohonan ini akan didengar secara mahkamah terbuka pada esok hari di Mahkamah Sessions Bandar Baru Bangi. Jadi esok akan ada satu pendengaran permohonan lah, berkenaan dengan permohonan pihak defendant terhadap penghakiman MK yang telah pun dimasukkan oleh pihak plaintiff. Jadi ini adalah sedikit berkenaan dengan kes yang kita ingin jelaskan pada tengah hari ini, dan saya persilakan Saudari Mawar kalau ada apa-apa yang nak dinyatakan pada rakan-rakan media. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya minta maaf sekali lagi kelewatan saya pada pagi ini atas sebab ada kematian, dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga kepada saudara dan saudari yang sudi hadir pada pagi ini, tengah hari ini, untuk saya menjelaskan kedudukan saya sekarang. Saya bukan seorang yang bankrupt yang seperti dinyatakan dalam media sosial beberapa blog. Jadi itu saja yang saya nak cakap. Jika ada pertanyaan, saya boleh buka pertanyaan untuk anda. Mawar, kronologi kes ni sebenarnya bagaimana wujud 720,000 tu? Dan kononnya Mawar pinjam ke? Kalau Mawar kongsi balik kes dia kepada? Tak boleh komen sebab dalam proses mahkamah. Okey, saya tak boleh komen detail sebab ini dalam proses mahkamah. Jadi bila saya dapat perintah ingkar daripada mahkamah, to be honest, sejujurnya saya tidak mengenali plaintiff dan saya tiada urusan dengan plaintiff. Wujud atau tidak pinjaman? Tidak. Dan S yang dimasukkan adalah rakan kongsi ataupun S yang dimaksudkan saya, dia adalah kenalan dan dia adalah antara salah seorang yang akan dikatakan ialah akan dipanggil dalam court case nanti. So saya tak boleh dedahkan siapa S sipulan itu. Maknanya pihak Mawar akan do something dari segi tindakan undang-undang kepada S atau macam mana? Dalam proses. Okey. Mandi balik ke atau macam sebab dia dah ke defamation, right? 720. 720. Okay, dalam right. proses. So, amount yang besar. Dalam proses esok adalah sebutan, dan selanjutnya mengenai proses selanjutnya mahkamah ataupun tuntutan balas semua saya serahkan kepada Datuk untuk explain. Okey, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, di pihak Mawar sebagai defendant dan kita sebagai peguam yang mewakili defendant, kita telah pun memfailkan permohonan-permohonan. Yang pertamanya adalah permohonan untuk pertamanya mengenepikan dulu penghakiman MK yang telah pun dimasukkan ataupun yang telah pun diperolehi oleh pihak plaintiff. Ini adalah proses yang pertama. Proses yang kedua adalah yang mana proses yang pertama ini akan bermula daripada esok. Sebab esok adalah pendengaran untuk mahkamah mendengar kenapa pihak defendant perlu mengenepikan penghakiman MK tersebut, dan kenapa pada ketika penghakiman MK itu dimasukkan, plaintiff pada ketika itu tidak memasukkan appearance ataupun kehadiran atas sebab-sebab tertentulah. Jadi ada merit yang tu kita dah terangkan dalam dalam kita punya pleading ataupun dalam kita punya cost paper kepada pihak mahkamah, dan ini akan diputuskan oleh mahkamah esok. Selepas daripada itu, kita juga mohon penghakiman MK yang telah pun dimasukkan ini ditangguhkan dulu sementara untuk mendapatkan perintah-perintah lanjut daripada pihak mahkamah lah, termasuk tindakan-tindakan dan juga permohonan-permohonan yang telah dimasukkan oleh plaintiff, termasuk permohonan pelaksanaan. Kita difahamkan ada permohonan pelaksanaan dimasukkan ke atas defendant kita. Jadi ini kita minta
kita dah minta kepada mahkamah untuk ditangguhkan. Jadi proses mahkamah itu akan bermula daripada esok, dan segala fakta dan juga segala pleadings dan juga tuntutan balas, jawapan dan sebagainya kita tidak boleh mendedahkan pada hari ini sehinggalah mahkamah mendengar dan ianya telah telah pun diperolehi oleh kedua-dua pihak. Maksudnya plaintiff dah dapat, plaintiff dah dengar, kita pun dah submit dekat mahkamah. Maka selepas daripada itu barulah mungkin tuan-tuan rakan-rakan media boleh mendapatkan daripada mahkamah dan sebagainya, kerana mahkamah ni, dokumen mahkamah ni adalah public document, orang boleh akses. Tapi sementara kita belum lagi dengar, mahkamah belum dengar lagi, kita tak nak sub judice. Kalau tak nanti ialah pihak-pihak pun akan tengok media, kod hakim pun tengok, nanti dia akan jadi satu benda yang sub judice lah terhadap permohonan kita ni. Jadi detail berkenaan dengan kronologi apa yang kita boleh simpulkan daripada saudari Mawar tadi, titik tolaknya benda ataupun perkara ini adalah daripada kenyataan media yang dikeluarkan oleh peguam plaintiff. Sebelum daripada itu, apa yang saya boleh katakan, pihak defendant iaitu saudari Mawar sendiri, dia tidak aware ataupun tidak jelas berkenaan dengan tuntutan ini, sehinggalah dia dimaklumkan bukannya melalui surat mahkamah, bukannya melalui surat serahan dokumen perintah mahkamah itu, tetapi melalui kenyataan media yang mengatakan dia dah ada penghakiman engkar. Daripada situ baru dia ambil tindakan untuk melantik dan juga engage peguam bagi meneruskan proses tindakan mahkamah tersebut. Jadi sidang media ni untuk memberitahu kepada media yang Puan Mawar tidak bankrupt. Dan Okey, sidang media macam saya beritahu tadi, yang pertamanya kita nak menjawab kerana atas kapasiti saudari Mawar, di atas profession dan juga sebagai usahawan. Kalau dia kod dekat situ sebagai usahawan terkenal. Jadi ianya membuka kepada pelbagai persepsi di luar sana yang kemungkinan boleh menjejaskan perniagaan beliau. Seolah-olah beliau ini digambarkan, walaupun laporan tu tak mengatakan dia bankrupt, tetapi apa yang public melihat seolah-olah dia ni seorang usahawan yang telah pun bankrupt, yang seolah-olah gagal melaksanakan dan juga menguruskan perniagaannya sehingga bankrupt dengan ada kenyataan amount yang boleh saya katakan amount yang agak besar, 720,000. Jadi ini mengundang kepada tanggapan salah dan juga persepsi salah di pihak luar sana yang mengatakan seolah-olah anak guam kami ni dah bankrupt dah tak boleh dah nak menjalankan bisnes dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak menyatakan bahawa setakat hari ini tidak ada sebarang initial proceeding ataupun tindakan-tindakan untuk membankruptkan anak guam kami, dan melalui carian rasmi Jabatan Insolvensi yang kita telah lakukan bertarikh 18 hari bulan 4, dia belum lagi ataupun tidak ada sebarang apa-apa tindakan ke arah membankruptkan ataupun sebagai diisytiharkan sebagai seorang yang bankrupt. Mawar, kesan daripada berita itu, apa kesannya terhadap Mawar? Mungkin dari perniagaan atau secara personal sendiri, ada tak kesan? Pertama kali, of course, emosi saya terganggu dan sekeliling saya bertanya adakah ini benar. Sebab saya pun dapat berita ini daripada media sosial, bukannya daripada mana-mana surat yang saya terima. Jadi of course saya sendiri sebagai usahawan, pertama saya fikirkan keselamatan anak saya, family saya, bisnes saya, reputation saya dengan supplier, dengan klien, dengan customer saya yang beranggapan saya ni tidak boleh dipercayai. Pertamanya bila dalam bisnes ni, trust tu dalam soal bisnes, pertama trust. Jadi orang akan anggap saya ni tidak boleh dipercayai. Saya nak clearkan hari ini, saya tiada berhutang dan saya tidak mengenali plaintiff tersebut. Oh, dia katakan Mawar tidak ada masalah kewangan. So far alhamdulillah tiada. Dan tuduhan tu memang 100% tak berasas lah, yang melalui kenyataan media dan dipublish oleh certain press. Tidak tepat, tidak benar, dan proses ini saya sekeras-kerasnya saya menafikan. Saya tidak mengenali dan tidak pernah berurusan dengan plaintiff.
Awak rasa apabila ini timbul, adakah benda ni sebab orang dengki ke atau orang iri hati tu yang tak puas hati dengan Mawar? Tak mesti. Banyak benda yang boleh kita kaitkan benda ni. Mungkin ya, mungkin tidak, mungkin reputation saya lah itu dalam perniagaan kan. Kalau benda ni tak betul langsung, macam mana accusation ni boleh timbul secara tiba-tiba? Mesti ada something yang trigger. Betul tak? Atau macam mana? Itu saya tak pasti. Macam saya kata, ataupun memang false accusation daripada pihak sana, daripada pihak plaintiff. saya tidak pasti. Mungkin ada macam tadi tuan tanya, Tak tahu opinion. niat dia saya tidak pasti. Adakah ini dengki ke, sabotaj saya dalam perniagaan ke, apa ke, reputation saya ni saya tak sure. Melalui kenyataan Mawar sendiri, ini bukan kali pertama individu yang dimasukkan ini buat perkara ini. Adakah sebelum ni melalui kontroversi yang pertama tu Mawar lepaskan, ataupun yang kedua ni baru Mawar tindakan tu macam mana? Yang pertama itu mungkin saya diam lagi. Yalah, saya dalam proses orang kata diam lebih baik, tapi sedikit sebanyak terpalit kepada perniagaan saya. Bila circle saya, kawan kenalan saya akan beranggapan saya ni sekian-sekian benda yang negatif. Sehingga hari ini saya rasa bila saya berdiam, saya perlu buat something untuk defend diri saya clearkan nama saya, untuk saya tak tahu kehadapan saya, future saya macam mana. Sebab tu saya nak jaga nama baik. Itu saja. Okey, lagi. Adakah Cik Mawar akan ambil tindakan yang sama apabila selesai kes ni untuk saman ke balik kepada pihak? Serah pada peguam. Saya serahkan pada pihak peguam untuk next step. Peguam ada hantar surat apa-apa ke sebelum ni untuk dia jawab balas balik apa sebab dia buat macam tu? Sorry? Sebelum ni dia, pihak lawyer ada hantar surat balik tak kepada orang yang membuat yang buat cerita ni, ada tak dibalas balik? Okey, macam saya terangkan tadi, di pihak peguam kita telah pun communicate berkenaan dengan notis permohonan besok lah. Sebab kita pun tak ada apa-apa lagi menghantar notis tuntutan dan sebagainya, tidak ada. Kita sekarang ni masih lagi bertindak terhadap saman asal ini antara pihak plaintiff dan juga saudari Mawar. Jadi semuanya bertitik tolak daripada sini, dan saya tidak tidak menafikan bahawa kes ini mungkin akan berkembang lah. Kita tidak menyanggah sekiranya kes ini akan berkembang. Maksudnya akan masuk permohonan lain dan juga beberapa tindakan-tindakan yang dibenarkan melalui proses undang-undang. Kita akan ambil tindakan tersebut, yang mana tugas dan juga tanggungjawab kami sebagai peguam cara kepada pihak defendant adalah mempertahankan hak dan juga kepentingan beliau dalam sisi undang-undang lah, yang mana setiap daripada kita ini mempunyai hak yang sama untuk diwakili peguam dan juga mendapat keadilan melalui proses undang-undang yang adil dan juga saksama, dan tidak ada pihak-pihak yang boleh mengambil kesempatan secara lain lah. Dan plaintiff telah memulakan proses undang-undang, maka kita di peringkat defendant akan juga menggunakan proses undang-undang yang ada dan juga wajar untuk kita menjawab dan juga menyelesaikan kes ini. Mawar kata Mawar tidak pernah menjalin perkara diberi kamu dengan S yang dimasukkan ni kan. Macam mana? Dia ada urusan perniagaan dan sebagainya dengan S ni kan. Dengan plaintiff. Dan plaintiff tu kan. Tapi secara jujurnya di sebalik selain urusan perniagaan ada hubungan lain sebenarnya yang berlangsung antara S dengan Mawar. Hubungan maksudnya? Rakan rapat tu macam mana tu yang membuatkan Mawar kenal S ni. Kenalan lah. Kenalan perniagaan. Tapi tiada perniagaan yang berlangsung dengan dia selama ni lah. Dengan plaintiff ni. tiada. Plaintiff tak ada S. Plaintiff tiada. Yang itu saya nak cerahkan sikit ya. S dengan Nabil ni dia individu yang berbeza ya. Ya. Dia bukan S Nabil. Nabil ni N. So S tu bukan Nabil. Nabil ni plaintiff. Nabil ni adalah plaintiff. Jadi itu soalan tadi saya rasa mungkin kena ulang ya. Sekiranya plaintiff tu mengatakan dia ada bukti-bukti tertentu untuk kes ni, macam mana tinggal pandangan Mawar? Macam mana sekali ni? Sekiranya plaintiff tu mengatakan dia ada bukti-bukti
dia tentang apa yang dia tuduh tu. So macam apa pandangan Mawar? Okey, yang tu saya serahkan kepada peguam. Apa-apa bukti ke apa-apa kita dalam mahkamah nantilah kita tahulah. Mawar ataupun peguam apa ni, kalau Nabil tu adalah plaintiff, S ni kita nak masakan sebagai Biru itu sebagai Okey, setakat yang saya maklumkan tadi, main suit ataupun saman utama dia adalah antara plaintiff dan juga Mawar. Plaintiff ni telah dimaklumkan tadilah, nama dia Nabil bin Mat Jahya lah, seperti mana yang keluar dalam dalam media dan sebagainya, yang saman Mawar. Jadi S ni tak ada lagi dalam ni. S ni tak ada lagi, seperti mana yang Mawar dah jelaskan. Dia tidak pernah ada urusan dengan plaintiff dan juga dia tidak ada hubungan terus dengan plaintiff dan tidak mengenali secara langsung plaintiff ni, khususnya dalam tindakan yang plaintiff buat. Kononnya Mawar ada hutang plaintiff sebanyak 770,000. Namun Mawar bagi tahu ada seseorang S ni, tapi yang ni dia tak ada lagi dalam tindakan sekarang ni. Itu kemudian apabila saya cakap kes ni mungkin akan berkembang lah. Apabila kes ni berkembang, nanti mungkin ada tindakan-tindakan lain yang akan berlaku. So kami boleh tulis Nabil saja untuk Setakat hari ni, tindakan ni kita menjawab kepada saman yang telah dibuat oleh Nabil selaku plaintiff melalui peguam cara mereka. Dan kita menjawab yang S ke siapa ke ni, kenalan ke tak kenal ni, itu setakat ni spekulatif. Dan lagi satu saya nak tambah, penghakiman ingkar kehadiran tersebut, penghakiman itu setakat hari ini masih lagi sah dan berkuat kuasa. Bukan kita nafikan kata penghakiman itu tidak valid dan sebagainya. Penghakiman tersebut masih lagi valid selama mana mahkamah tidak mengenepikan penghakiman tersebut. Dan buat masa ini saudari Mawar punya arahan kepada kami untuk mengenepikan penghakiman ingkar kehadiran tersebut. Ya, dan lagi satu, setakat hari ini satu tindakan pelaksanaan telah pun difailkan. Kita pun menyedari perkara tersebut, dan pada masa yang sama kita juga mohon untuk penggantungan pelaksanaan penghakiman ingkar kehadiran tersebut yang akan didengar pada esok hari lah. Jadi sekarang ni kita tidak mengatakan bahawa penghakiman ingkar tersebut tidak sah, kerana ianya masih sah setakat hari ini dan sehingga mahkamah memerintahkan sebaliknya. pelaksanaan tu bankruptcy proceeding. Pelaksanaan setakat pengetahuan kita bukanlah prosiding kebankrapan. Setakat pengetahuan kita, dan saya percaya dalam media yang sebelum ini pun ada sebut, ianya adalah satu prosiding terhadap orang yang digarnish, garnishi proceeding. Dan itu secara lebih lanjut kita tak boleh nak komen sebab perkara ni akan didengar di hadapan mahkamah selepas ini. Dan saya rasa boleh kongsikan carian daripada Jabatan Insolvensi tu setakat 18 hari bulan 4 2022. Mungkin boleh tunjuk pada media. Nampak kecil? Ha? Okey, ada soalan-soalan lain yang berkaitan dengan kes Mawar ataupun lain-lain?